Dalam banyak-banyak kisah true crime yang telah aku sampaikan kepada korang, kebanyakannya merangkumi daripada serial killer. Dan secara kebiasaannya serial killer ni mereka mempunyai pelbagai jenis latar belakang yang begitu gelap yang membolehkan mereka membesar daripada seorang kanak-kanak menjadi seorang serial killer yang memang begitu kejam. Tetapi untuk kes kali ni dia agak berbeza sikit sebab dalam kes ini dia menunjukkan berapa jauh pasangan pembunuh bersiri ni akan buat hanya untuk memuaskan nafsu mereka. Dan kes ini merupakan salah satu pembunuhan bersiri yang paling ngeri yang pernah dicatat di negara United Kingdom, dan pelaku-pelaku dia adalah sepasang suami isteri yang bernama Fred dan juga Rosemary West, di mana mereka telah membunuh belasan mangsa mereka, termasuklah anak-anak mereka sendiri. Assalamualaikum semua and welcome to my channel. Aku nak cakap terima kasih kepada semua yang telah tekan butang subscribe, dan kepada yang belum lagi tekan butang subscribe, dipersilakan untuk tekan butang subscribe, like, share dan juga the bell notification. Korang punya support memang amat aku hargai, korang memang terbaik. Jadi jom kita teruskan dengan kisah true crime pada hari ini. Macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Di sebalik senyuman manis sepasang suami isteri ni kan, tak ada siapa pun yang sangka mereka telah merogol, mendera dan juga mengerat tubuh badan mangsa mereka. Memang gila guys kisah ni ya. Dan ia bermula dengan seorang lelaki yang bernama Fred, ataupun nama betul dia Frederick West, telah dilahirkan pada 29 September 1941 di England. Dia ni merupakan anak kedua daripada 6 orang adik-beradik, dan dia juga ada mendakwa bahawa bapa dia telah melakukan hubungan sumbang mahram bersama anak sendiri, dan juga dia adalah seorang penggemar seks bersama binatang. Tapi sejauh mana kebenaran tentang hal itu tidak dapat dipastikan lagi lah. Tetapi kalau betul, memang mental mat. Apabila Fred dia berumur 17 tahun, dia ni semakin gairah dengan gadis-gadis muda tau. Dan ini juga telah mengalami kemalangan motosikal sehingga kan mendatangkan kecederaan yang kronik pada bahagian kepala dia. Tetapi 2 tahun kemudian kan, kepala Fred ni sekali lagi tercedera guys, apabila dia telah terjatuh semasa cuba untuk melarikan diri daripada dalam satu insiden kebakaran. Jadi dekat sini, sejak kepala dia sakit, dia punya perangai si Fred ni mula berubah, dan dia juga menjadi seorang yang sangat panas baran dan juga begitu agresif. Ni yang orang kata, bila dah banyak sangat kena hentak kat kepala kan, macam-macam perubahan yang boleh berlaku tau dekat diri seseorang itu. So memang agak menakutkan lah. Dan untuk hidup Fred ni pula, dia menjadi semakin huru-hara apabila dia telah terlibat dengan dakwaan mencabul dan juga mencuri. Dan selepas itu, Fred dia telah berkenalan dengan seorang wanita yang berwarga negara Scotland, iaitu nama dia adalah Rena Costello. Sama juga macam si Frederick ni, Rena dia bukanlah wanita yang baik, memandangkan dia mempunyai rekod jenayah mencuri dan juga terlibat dalam kegiatan pelacuran. Dan satu lagi fakta berkenaan dengan si Fred ni, dia ni juga adalah seorang penggemar seks yang liar. Memang wild man. Fred dan Rena juga mereka telah berkahwin pada tahun 1962, dan mereka juga telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Charmaine dan juga Anne Marie. Cuma satu benda lah berkenaan dengan anak mereka yang bernama Charmaine tu kan, dia sebenarnya merupakan anak Rena hasil hubungannya dengan lelaki yang lain. So anak betul orang tu adalah Anne Marie lah pada time ni. Tetapi tak lama selepas itu, disebabkan rumah tangga mereka dah menjadi retak, Fred ni kan, dia tidak pernah puas untuk berseronok tau, and dia juga telah menjalinkan hubungan dengan seorang wanita yang bernama Anne McFall. Sehinggalah pada suatu hari ini, Anna dia telah mengandungkan anak Fred, memaksa dia untuk menceraikan Rena. Tetapi disebabkan itu, Fred dia jadi marah. Dia marah dengan desakan si Anna tu, dan juga telah bertindak untuk membunuh Anna dengan kejam. So dekat sinilah permulaan pembunuhan Fred West. Kau cuba bayangkan betapa kejam tak kejam si Fred ni. Dia telah mengerat jari tangan dan juga jari kaki Anna guys. Dan bermula dengan kematian Anna ni, dia telah menjadikan Fred semakin obses untuk melakukan pembunuhan menerusi penderaan fizikal dan juga keratan mayat. Pada tahun 1968, seorang gadis yang berusia 15 tahun telah hilang di kawasan Gloucester dengan Fred
yang ternyata menjadi suspek utama. Bagaimanapun tidak ada sebarang bukti yang boleh menunjukkan yang si Fred ni adalah suspek utama. Dan kemudian tidak lama selepas itu, Fred dia telah berjumpa dengan gadis idamannya yang bernama Rosemary Letts. Rosemary ataupun nama pendek dia Rose, dia telah dilahirkan pada tahun 1963 di Devon, England, dan dia ni juga mempunyai sejarah yang gelap guys apabila ibu bapa dia dilaporkan menghidap masalah gangguan mental yang kronik. So sewaktu Rose masih lagi berada dalam kandungan, ibunya ni kan dia dilaporkan mengalami penyakit kemurungan tau, dan dia ni juga pernah menerima rawatan terapi elektrokonvulsif. So dekat situ ada pihak yang mengatakan lah yang rawatan terapi tersebut kan, kaedah rawatan itu telah memberikan kesan terhadap Rose yang menyebabkan dia mundur dalam pengajaran dan juga dia sentiasa bersikap agresif. Dan selain itu, Rose ini juga dia ada menghadapi masalah berat badan dan juga mempunyai kecenderungan untuk meminati orang tua. Okay, so sewaktu usia remaja dia, Rose ni kan dia ada mengalami ketagihan seks dan pernah ditangkap tidur sekatil bersama adik lelaki dia. Dan bukan sekadar tidur sahaja tau, mereka tidur dalam keadaan yang tidak senonoh. Tak tahulah apa yang dia dah buat dekat adik lelaki dia kan. Pada tahun 1972, Fred dan juga Rose, mereka telah pun berkahwin. Tetapi walaupun mereka telah berkahwin, mereka berdua tetap lagi mengamalkan kehidupan seks liar secara berterusan. Dan kadang-kadang tu kan, si Fred dan juga Rose ni, mereka ada mengambil gambar dan juga membuat rakaman video untuk keseronokan masing-masing. Korang imagine lah. Korang just bayangkanlah apa yang diorang buat dengan video tu kan. Confirm yang merepek punya. Dan untuk Rose pula, dia masih lagi kekal memegang status dia sebagai pelacur dan juga menjalinkan hubungan seks bersama lelaki lain ataupun ramai orang lelaki di luar sana. Lain macam macam ni Okey, jadi sepanjang tempoh si Fred dan Rose itu bersama, mereka berdua mendapat 3 orang anak, iaitu Heather, May dan juga Stephen. Dan untuk Rose ni kan, dia juga ada melahirkan beberapa orang anak tau. Okey, tetapi dikatakan anak-anak itu bukanlah anak kandungnya bersama Fred. Dan di sini jugalah permulaan penderaan yang memang kejam yang telah dilakukan oleh pasangan suami isteri itu, Fred dan juga Rose. Di mana anak mereka yang bernama Charmaine telah menjadi mangsa yang terawal, telah dibunuh oleh Rose sewaktu Fred berada dalam penjara atas kesalahan pencuri. So macam kenapa si Rose ni nak bunuh si anak Fred ni kan? Cerita dia kat sini guys. Sebab Rose ni kan, dia rasa tekanan tau. Dia rasa tekanan untuk menjaga anak-anak bekas isteri si Fred tu. Jadi dia pun telah membuat keputusan untuk membunuh Charmaine yang pada ketika itu hanya berusia 8 tahun. Dan untuk mayat Charmaine pula, kemudian telah ditanam oleh Fred sendiri di kawasan rumah dia selepas sahaja dia dibebaskan daripada penjara. So bila si Rose ni dah rasa bengang dan juga stres nak jaga anak-anak si bekas isteri si Fred ni, iaitu Rena, mesti kau boleh agak kan siapa mangsa seterusnya kan? Sebab Rena dia telah menjadi mangsa seterusnya selepas dia datang ke rumah Fred untuk mencari Charmaine yang telah gagal untuk dikesan. So dekat situ Rose telah buat kerja untuk membunuh Rena Costello. Tahun demi tahun, Fred dan Rose semakin mengganas apabila menculik beberapa orang gadis muda untuk dijadikan sebagai mangsa mereka. Dan terdapat 8 lagi wanita yang telah menjadi mangsa kekejaman pasangan suami isteri tersebut. So, apa yang mereka akan buat dekat mangsa-mangsa ni kan? Okey, kesemua mangsa mereka tu, mereka akan dikurung di dalam bilik bawah tanah dan juga akan didera secara seksual, kemudian dirogol berulang kali oleh Fred dan juga Rose sehinggalah mereka rasa puas. Dan mayat-mayat mangsa yang telah dibunuh itu seterusnya telah dikerat dan juga akan dilupuskan sebelum mereka akan ditanam di bawah rumah mereka. Dan yang lagi menjadikan apabila ada antara mangsa yang tidak pernah dilaporkan secara rasmi kehilangan mereka kepada pihak polis. Sedih weh. Dan ada satu lagi lah situasi yang terjadi semasa mereka menangkap mangsa-mangsa tu kan. Okey, sebenarnya ada seorang lagi mangsa yang bernama Caroline Owens yang pernah berjaya melarikan diri daripada rumah Fred tau. Okey, tetapi Caroline ini bagaimanapun dia macam tak mampu untuk mendakwa ataupun membuat dakwaan terhadap Fred dan Rose disebabkan dia terasa terlampau trauma dengan dia punya pengalaman apabila dia telah diculik oleh Fred dan Rose itu.
Dan kadang-kadang untuk Fred ni kan, dia juga tergamak untuk melepaskan nafsu dia terhadap anak kandung dia sendiri, iaitu Anna Marie, selama bertahun-tahun. Sehinggalah pada satu ketika itu, Anne ini dia berjaya melarikan diri daripada rumah dia. Dan apabila dia berjaya untuk melarikan diri daripada rumah dia, dia punya adik-beradik seorang lagi yang bernama Heather pula telah menjadi mangsa yang seterusnya. Dan yang menyedihkan adalah apabila Heather dia bernasib malang apabila dia telah dibunuh oleh Fred tidak lama selepas dia membuka mulut tentang perbuatan kejam bapa dia itu terhadap kawan-kawan dia. Macam yelah, kesian doh Heather ni, mestilah dia rasa stres, rasa yelah asyik kena dera-dera kan. So dia hendak meluahkan dia punya kesedihan, dia punya traumatic punya experience dengan kawan-kawan kan. Sekali Fred dapat tahu, Fred sendiri yang buat kerja dekat anak dia sendiri. Aku just tak tahulah macam mana isi hati orang-orang yang macam ni anak sendiri weh. Rahsia gelap Fred dan Rose akhirnya terbongkar pada tahun 1992 gara-gara tindakan Fred sendiri yang merakam video aksi merogol salah seorang anak dia. Dan mungkinlah benda nak jadi pada time tu benda itu sendiri telah tersebar daripada anak dia sendiri guys. Jadi siasatan demi siasatan yang telah dijalankan oleh seorang pegawai penyiasat wanita yang bernama Hazel Savage, yang secara kebetulannya pada sebelum ni dia pernah menerima aduan daripada Rena Costello tentang sikap buruk Fred West. Jadi selepas pihak polis telah mendapatkan surat warrant, maka sesi pencarian dan juga penggeledahan rumah telah dijalankan, dan dekat situ mayat-mayat mangsa Fred dan Rose telah berjaya ditemui. Demi cinta sejati dia terhadap Rose, Fred yang ditahan telah membuat pengakuan bahawa semua pembunuhan itu telah dilakukan secara berseorangan, which is hanya dia seorang sajalah, bukan si Rose ni. Member nak protect dia punya buah hati guys. Dan pada masa yang sama juga, dia telah menafikan dakwaan rogol dengan keterangannya bahawa hubungan seks yang dijalankan bersama mangsa-mangsa dia adalah atas kerelaan mereka sendiri. Member still cuba nak kencing guys dekat pihak berkuasa Dah kantoi bersih-bersih kan, lagi nak cover kau ni Fred. Aduh hai. Dan sementara itu, Rose pula yang cuba untuk melepaskan dirinya telah bertindak untuk tidak lagi berhubung langsung dengan si Fred ni tau. Okey, dan Fred pula dia telah membunuh diri dalam penjara pada tahun 1995, manakala untuk Rose dia telah didapati bersalah dalam perbicaraan kes dan dia juga telah dipenjarakan untuk seumur hidup. Hukuman penjara yang diterima oleh Rose itu bermaksud dia akan meringkuk dalam penjara sehingga hujung hayat dia. Dan itulah kisah pasangan suami isteri yang romantik tetapi ada problem dekat atas ni guys. Okay, memang kejam gila apa yang mereka telah buat, especially dekat anak mereka sendiri mendera secara seksual, merogol bagai semua, kerat-kerat tubuh badan mereka dan juga tanam dekat rumah mereka sendiri. Memang iblis guys. Jadi aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ni, dan aku dah minta maaf jika ada sebarang kesilapan dan juga kekurangan. Aku nak cakap thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis. I really appreciate your support guys. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan juga share, dan juga the bell notification. As always, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy. Take care guys. Bye bye.